So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam kelas hari Khamis. Saya harap semua orang sihat. So hari ini kita akan belajar second derivative dan juga combine technique. So basically combine technique ni cerita pasal macam mana nak simplify dengan lebih mudah lah. Lebih kepada cerita tu sebab kalau kita nak apply product rule, quotient rule, apa lagi? Power rule, chain rule, semua benda ni akan di-combine dalam satu soalan. Dan kalau awak nampak dekat soalan 8 tu memang dia guna sepenuhnya semua benda tu. Dan jaranglah kita guna chain rule dalam kita punya combine teknik ni sebab kenapa nak pilih jalan susah iaitu chain rule kalau kita ada jalan yang lebih mudah iaitu power rule. Okay, so kita tengok dulu dekat second derivative. Okay, so second derivative macam biasa kita dah belajar kalau kita first time differentiate kita akan ada dy dx ni dan second differentiation. So alert dekat dia punya kuasa 2 tu bahagian atas ada dekat D dan bahagian bawah ada dekat X. Okay, so benda ni pun dia dah explain dekat dalam video YouTube Unit Maths and korang pun actually aware je sebab dah belajar, untuk yang dah belajar lah, dah belajar benda ni masa dekat sekolah lagi. Okay, so kalau second derivative ni maksudnya differentiate kali kedua lah lepas kita dah settle differentiate kali pertama ni. So basically apa yang saya tunjuk ni adalah notation ataupun cara tulis yang biasa kita guna. Okay, dan kalau soalan guna fx ataupun gx ke hx ke, kalau kita differentiate kali pertama, yes kita akan gunakan satu je prime kat situ. Maksudnya kita differentiate satu kali. So kalau kita differentiate lagi sekali f prime kita tu, so dia akan membawa maksud kita differentiate kali kedua lah. So nanti bila awak jadi engineer, awak belajar lagi differentiate lagi banyak lagi ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Dan ada teori lagi pasal tu yang pasal differentiate dan juga integrate. Integrate tahu yang macam ni? Yang macam ni integrate fx tu, nanti bila dah jadi engineer awak akan belajar banyak kali integrate macam tu. Okay, so itu cuma untuk notation je lah, cara tulis dia macam mana, korang pun tahu sudah kan. So sebelum saya pergi ke soalan exercise 2.2b ni dekat second differentiation ni, saya nak tunjuk sikit lah macam mana second differentiation ni. Contoh kalau kita ada y sama dengan 2x, contoh. So bila kita first differentiate dy dx akan dapat 2. So second differentiation tu bukannya kita differentiate y ni semula, kita differentiate dy dx ni pula. So second differentiation, differentiate 2 ni kita akan dapat kosong. Macam tu. Okay, so lagi sekali kalau kita ada x kuasa 3 contohnya. So bila kita differentiate kali pertama kita akan dapat 3x kuasa 2. Dan bila kita differentiate kali kedua iaitu kita differentiate 3x squared ni kita akan dapat 6x. Okay, itu yang mudah lah. So kita tengok dekat nota exercise ni 2.2b. So basically diberi y adalah negative 2x over 3x minus 1 dan show that y double prime. So basically ini adalah second derivative lah atau second differentiation. Okay, so mesti dapat sebiji macam ni. So pertama sekali of course kita kena buat first derivative. Saya zoom. Okay, so kita ada y sama dengan negative 2x over 3x minus 1. So dekat sini atas ada x, bawah ada x dan kita tak boleh nak buat yang bentuk love macam ni untuk asingkan kepada dua bahagian kan, tak boleh. Maksudnya dekat sini nak tak nak kita kena guna u dan juga v. So ini adalah quotient rule. So kita apply u dengan v tersebut. So u adalah negative 2x maka u prime kita adalah negative 2. V adalah 3x minus 1 maka V prime kita adalah 3x. So now kita masukkan sahaja dalam kita punya dy dx. So nak pergi second derivative, nak tak nak mesti go through first derivative dulu. So differentiate kali pertama kita ada V u prime minus u v prime over v squared. So kalau awak tulis awak punya u prime v prime macam ni, so awak akan nampak sebenarnya dia macam ni dengan ni, lepas tu ni dengan ni, dia punya pair. Kat sekolah pun macam tu kan. Debbie, kenapa? Bukan 3 saja kalau prime. Thank you, salah tulis. Thank you. Sorry, sini 3. Okay, thank you. So now kita masukkan macam mana lain je. Okay. So V U prime, so kita ada 3x minus 1 negative 2 minus u v prime negative 2x darab dengan 3 over v squared. So v squared is just 3x minus 1 squared. So dekat atas kita buka kurungan. So saya ada 1, 2. Negatif 6x tambah 2. And then kat sini nampak ni negatif dengan negatif jadi positif
And then 2x darab 3 akan dapat 6x over 3x minus 1 squared. And then kalau perasan nampak kat sini negatif 6x ni boleh cancel dengan positif 6, tinggal 2 sahaja. So kita ada 2 over 3x minus 1 squared. So ini baru dy dx. So now daripada dy dx ni kita nak show dia second derivative. So dy dx kita adalah 2. So sekarang ni dekat atas tak ada x kan, 2 sahaja. Dan dekat bawah 3x minus 1. Kita tak boleh differentiate kalau x dekat bawah. So kita bawa dia naik. Kalau boleh bawa naik, bawa naik. Jangan yang nampak pecahan je awak terus buat u dengan v tau. Kalau dia jalan mudah, mudahkan dia. Sebab quotient rule untuk uv kan panjang formula dia kan. So nanti kena darab-darab kosong lagi. Kalau ada cara mudah, guna cara mudah. Iaitu power rule. Okay. So dekat sini kita bawa naik jadi kuasa negatif 2. So bila kita differentiate kali kedua. So negatif 2 kita akan bawa pergi depan. Saya akan dapat negatif 4. Kemudian salin 3x minus 1. Kemudian apa jadi dekat kuasa dia? Tolak 1. So jadi negatif 3. Next step dia apa? Next step dia differentiate yang dalam sahaja. Iaitu kita akan dapat 3. So dekat sini kalau kita nampak negatif 4 dengan 3 ni kita boleh combine. So dapat negatif 12 3x minus 1 power 3. Okay, so dekat sini saya masih ingat lagi saya bagi tahu kita boleh tinggalkan je jawapan macam ni. Sorry, kuasa negatif 3. Yes, kita boleh tinggalkan je jawapan macam ni. Tapi kalau soalan minta show, mesti bagi dalam bentuk yang soalan tu nak. So soalan bagi dalam bentuk 3x minus 1 tu duduk dekat bawah kan. So awak kena letak dia dekat bawah. Exactly dan sebiji macam mana yang soalan tu nak. Memang ni betul. Tapi dia tak sama dengan apa yang soalan tu nak. So nanti awak tak dapat final answer tu. I mean markah untuk final answer tu. Markah show. Okay. So kita bawa dia turun. Ikutlah apa soalan tu nak. Bagilah apa dia nak. Okay. Settle. Show. Shown. Okay, so that's for exercise 2.2b, which is masih senang. Okay, so second derivative ni senang je. Saya macam malas lah nak tunjuk banyak-banyak soalan kan. Tapi ada lagi extra 2 question. Okay, so ini adalah soalan tutorial question 9. Di mana dekat soalan 9 tu semuanya soalan yang mudah-mudah je. So kalau korang try buat pun senang je lah. Tak ada apa pun. Okay, so kita tengok dulu dekat soalan A sini. Saya simplify dulu x yang dekat bahagian bawah ni bawa naik sebab nak differentiate mesti duduk atas. Tolak 3x negatif 1 per 2. So first derivative. Arahan dia kat sini adalah tiba-tiba kan. Arahan dia nak second differentiate. Okay, cari dy dx dan juga second derivative dia d squared y dx squared. Okay, so first differentiate 3x squared plus 3 over 2 x negatif 3 over 2. So kalau nampak kat sini, kalau kita boleh congak, terus dia congak. So negatif 1 per 2 darab dengan negatif 3 kat depan, terus dapat positif 3 per 2. And then x kuasa terus tolak 1. Saya dah ajar cara yang ringkas kan. So tak payah tekan kalkulator lagi. So next kita nak second differentiate d squared y dx squared. Okay, so now kita differentiate 3x squared, kita akan dapat 6x. And then dekat sini, saya guna highlight coklat, negatif 3 per 2, kita darab dengan positif 3 per 2 kat sini kan, bawa pergi depan. So dia akan dapat negatif 9 per 4. And then x, negatif 3 tolak 2 akan dapat negatif 5. So negatif 5 per, tengok original power dia per 2 kan, per 2. Okay, selesai. First derivative dan juga second derivative. Okay, so masih easy. Kemudian kita tengok ke soalan seterusnya. Dekat sini, jangan terburu-buru untuk guna UV. Sebab apa? Sebab dekat sini kita boleh buat love. Bila boleh buat love, maksudnya kita boleh simplify lagi benda ni menjadi 2 term yang berbeza. Tapi dia share denominator atau pembawah yang sama. So, dia akan jadi atas tu x kuasa 1 per 2 over x tolak 1 per x. So, bila kita simplify, x kuasa setengah over x kuasa 1, kuasa dia jadi tolak. So, setengah tolak 1 akan jadi x kuasa negatif setengah. So 1 per x bawa naik jadi x kuasa negatif 1. Ini dah differentiate ke? Belum. Ini masih y. Saya hanya simplify sahaja. Maka yang kita akan differentiate adalah yang highlight pink ni. Lebih mudah untuk di differentiate. So dy dx adalah negatif 1 per 2 x negatif 3 per 2. And then tengok dekat sini negatif 1 darab dengan negatif dekat depan tu dia akan jadi positif x and then kuasa tolak 1 negatif 2. Now second derivative. D squared y dx squared. Okay. Sekarang
Negatif 3/2 darab dengan negatif 1/2. So negatif dengan negatif positif. 3/2 darab 1/2 akan jadi 3/4. And then X, negatif 3 tolak 2, negatif 5/2. And then tengok dekat X kuasa negatif 2 pula. Kuasa negatif 2 jumpa dengan, bawa pergi depan kan, jumpa positif. So dia akan jadi negatif 2. And then X kuasa negatif 2 tolak 1, negatif 3. Selesai. Okay, so nak letak kuasa tu dekat bawah tak ada masalah. Nak tinggalkan macam ni pun boleh. Okay, so saya harap saya tak terlalu laju. So that's for second derivative untuk soalan 9. Saya ambil soalan A dan juga soalan C. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya. Basically, so sekarang kita masuk combine techniques, belum lagi soalan seterusnya. So combine techniques ni, basically guna power rule lah kebanyakannya. Kita akan guna power rule. Kita akan apply bila kita buat quotient rule ataupun product rule. Okay, so tiga benda ni yang kebanyakannya bergerak seiring lah. Dan sebab tu lah saya letak dekat lagi sebelah ni macam mana nak factorize easily. Sebab bila kita dah masukkan dalam kita punya Wolff punya formula, kita kena factorize pula untuk dapatkan jawapan yang paling simple. Okay, dan kita tengok macam mana nak buat dia. Okay, so inilah soalan yang bila guna UV, bukan, kurungan yang tak boleh kita expand sebab kuasa dia dah lebih tinggi daripada kuasa yang kita selalu buat lah, expand. So kalau nampak dekat sini, ini kuasa 5. So kalau nak expand, banyak hal pula kan. So kita boleh guna U dan juga V dekat sini. Okay, saya zoom in. Saya nak buat dia punya U dan juga V. So U kita adalah 5x tolak 2 kuasa 2. Maka U prime kita akan apply power rule. Kuasa bawa pergi depan. 2, 5x tolak 2, salin. Kemudian kuasa tolak 1, kuasa 1 lah. So saya tak tulis. And then kita ada differentiate yang dalam kurungan iaitu 5x tolak 2 ni. So saya akan dapat 5. Okay, sekarang ni saya minta kepada korang untuk kita lebih mudah factorize. Jangan kacau ataupun jangan darab masuk nombor kepada orang-orang yang ada dalam soalan. Maksudnya, bukan orang, kurungan-kurungan yang ada dalam soalan. Nanti awak nampak kenapa. Kurungan yang ada dalam soalan adalah kurungan 5x tolak 2 dan juga kurungan 1 tolak 4x. So dekat sini awak nampak kita akan ada 10 darab dengan kurungan 5x tolak 2. Ini kita boleh simple-simple je expand jadi 50x tolak 20 kan. Dekat sini yang saya cakap jangan kacau kurungan tersebut. Sebab kita nak guna untuk factorize sekejap lagi. So inilah kurungan yang tak boleh dikacau. Yang sama dengan dalam soalan tu. Jangan darab masuk. Okay, kita tengok dekat V pula. So V kita adalah 1 tolak 4x. Kuasa 5. So V prime ini semua adalah 5 bawa pergi depan. 1 tolak 4x kuasa 4 and then differentiate dalam kurungan dapat negatif 4. So kita akan dapat negatif 20. 1 tolak 4x kuasa 4. So ini pun sama juga. 1 tolak 4x ni sama macam yang dalam soalan kan. Yang ni memang susah lah nak darab masuk. Sebab apa? Sebab yang dalam dekat sini kuasa 4. So bila kuasa 4, awak tak boleh darab masuk nombor yang ada dekat luar tu berdosa. Okay. So now kita masukkan dalam dy dx kita. dy dx. So ini hanya product rule, maka kita ada v u prime tambah u v prime sahaja. Okay. So v u prime kita ada 10, saya susun kat depan lah. Kita ada ni, saya highlight warna kuning. V dengan u prime. Okay, so saya nak susun terus. Saya letak nombor dekat depan and then 5x tolak 2, 1 tolak 4x kuasa 5. So ini v u prime saya yang saya dah susun. Saya terus susun. And then tambah u v prime. So u v prime ni saya pakai warna, tengok warna hijau. So u dengan v prime. Okay, saya susun, saya letak nombor dekat depan. So nombor tu ada negatif 20 kan. So saya letak dengan positif dekat depan ni, dia akan jadi negatif 20. Betul? Sebab positif tadi ikut formula dan ada negatif 20 dekat situ. So dia boleh terus jadi negatif 20 and then kurungan 1 tolak 4x kuasa 4 dan juga 5x tolak 2. Okay. So sekarang dekat sini awak kena ada kemahiran faktorkan kurungan. Okay. Macam mana faktorkan kurungan tu? Contoh, saya bagi contoh. Contoh kalau saya ada 2x squared y tambah 4x y kuasa 3. Macam mana kita nak simplify benda ni? So kita nampak ada 3 benda yang kita boleh faktorkan iaitu nombor, spesies pertama, spesies kedua, x,
Spesies ketiga yang kita boleh faktorkan adalah Y. So kita tengok antara nombor. Spesies pertama, nombor 2 dengan 4, siapa boleh duduk luar? 2. X squared dengan X, siapa boleh duduk luar? So ingat tips dia dekat sini, ambil kuasa yang rendah duduk luar untuk kita faktor. So kuasa yang rendah, obviously kuasa 1 dekat sini kan. So kita letak kuasa 1 di luar. And then untuk spesies Y, kita ada kuasa 1 dengan kuasa 3. Obviously kita letak kuasa 1 di luar. Kemudian kita faktorkan dia. And then kita fill in lah dekat dalam ni. So kita tengok pula, kita ada berapa term? Kita ada, ni kita panggil dia term term pertama. So ini term kedua. So kita mesti ada term pertama tambah term kedua. Ni cara faktor ha. Okay, so now saya akan guna pen orange. Tengok dekat term pertama, apa kita nak isi dekat dalam tu? Warna hijau, 2. Dia dah ada belum kat luar? Dah. So kita potong, tak payah letak kat dalam. Tengok X. Kita ada X squared dekat term pertama, tapi yang baru bawa keluar, ini kuasa berapa? 1 kan? So kita tolak 1 dekat kuasa tu. Sebab kuasa yang bawa keluar tu adalah 1. So dekat kuasa term pertama tu tolak 1, maka tinggal X kuasa 1. And then Y kuasa 1 sama dengan Y kuasa 1 yang ada dekat luar ni. So settle lah. Dah tak payah tulis lagi dah. And then untuk term kedua, 2, X dah ada sama, and then 3. Y kuasa 3, yang dah bawa keluar Y kuasa 1 kan? So kita tolak 1 dekat situ. Dekat Y kuasa 3 tu. So tinggal Y kuasa berapa nak tulis kat dalam? Y kuasa 2. So benda ni nampak simple sebab kuasa dia masih nombor bulat. Dan positif. Bayangkan kuasa dia negatif, lepas tu pecahan. Okay, so dekat situlah yang saya akan bagi tips mudah macam mana kita nak kira benda ni. Daripada benda ni. Okay, kita pergi balik dekat sini. So, kita tengok spesies yang pertama adalah nombor. So, spesies pertama nombor kita ada 10 dengan negatif 20 dekat sini. Okay, saya tak ambil lah negatif tu. Saya ambil 20 je. And then spesies kedua adalah kurungan 5X tolak 2. Yang ni kuasa 1. Apa yang pelik ni? Saya tertinggal kuasa kan. Kat belakang ni kuasa 2. Okay, so and then 5X tolak 2 ni kuasa 2. Kemudian kurungan 1 tolak 4X. Yang seorang ni kuasa 5, yang seorang lagi kuasa 4. So awak dah nampak kan bayang-bayang dia macam mana kita nak faktorkan. So yang pertama nombor. 10 dengan 20. Kita boleh faktorkan siapa? 10. Kita tulis dekat luar. 10. And then kita settlekan dulu kurungan 5X tolak 2. Warna purple tu. So kita tulis dulu kurungan 5X tolak 2. And then kita bandingkan antara dua kurungan ni siapa yang kuasa paling rendah. Obviously yang sebelah kiri ni kan sebab dia kuasa 1. Okay, so kita keluarlah kuasa 1 kat situ. Nak tulis kuasa 1 tu boleh, tak tulis pun tak apa. Sekarang ni saya tulis sebab nanti kita akan buat yang tolak-tolak macam saya buat tadi. Okay, kemudian kurungan 1 tolak 4X pula. Okay, kita bandingkan antara dua. Siapa kuasa paling rendah? Obviously yang sebelah kanan ni iaitu kuasa 4. So saya tuliskan dia kuasa 4 dekat situ. Now saya buat satu kurungan kotak yang besar. So ini orang yang difaktor dekat luar. So sekarang kita isi. Kita ada term pertama dengan term kedua. So untuk term pertama. Saya ada dekat warna apa ni? Tak tahu warna apa tu. Magenta. Okay, so term pertama yang dekat sini. 10 warna hijau dah bawa keluar kan dekat sini. So kita potong. Tak payah bawa masuk dalam. Sebab nombornya sama. Tengok pula kurungan 5X tolak 2. Adakah sama dengan yang kita bawa keluar faktor tadi? Kalau sama, tak payah tulis dekat dalam. Kita potong saja. And then tengok kurungan 1 tolak 4X kuasa 4. Kita banding dengan term kita yang original warna coklat tu. Kuasa 5 kan? Dekat sini yang saya buat tolak tadi. So kita bawa keluar. Kita bawa keluar kuasa 4. Maka dekat yang coklat ni kita akan tolak dengan 4. Jadi kuasa berapa yang tinggal? Itu yang kita tulis dekat bahagian dalam. Jadi kuasa 1 kan? So jadi 1 tolak 4X. Sahaja. Kuasa 1 lah tu kan maksudnya. So dah settle lah faktor untuk term pertama. Dekat sini awak kena fokus sikit. Awak tak boleh ignore GM ni. Okay. So now kita nak kemudian tolak. Sebab dekat tengah tu tolak kan. Kita tengok pula term yang kedua. Term kedua. Okay. Tengok warna hijau. 20. So 20. Yang kat luar ni 10. Kita nak letak berapa kat dalam? Obviously kita letak 2 sebab 10 tolak 2. 10 tolak 2. 10 kali 2, 20. Okay, kemudian kurungan 1 tolak 4X kuasa 4. Yang dekat luar tu kuasa 4 juga kan? Yang saya cakap tadi, kalau kuasa sama, kita tak payah tulis. Sebab kalau kita buat style tadi, kita tolak kan? Kuasa 4 ni, yang dekat luar pun kuasa 4. So tolaklah 4. 4 tolak 4, kosong. So tak payahlah tulis. And then 5X tolak 2 kuasa 2. Yang kita bawa keluar ni kuasa 1. So dekat kuasa 2 tu kita tolaklah 1.
So itulah yang kita akan tulis dekat dalam sini. 5x tolak 2 kuasa 1. Settle faktor. So kita tengok dekat dalam kurungan kotak tu boleh simplify lagi. So kita simplify lah. So kita akan dapat 10. Tulis balik yang kita dah faktorkan tadi ni. Kuasa 4. And then yang dekat dalam tu bukalah semua kurungan. Kita ada 1 tolak 4x tolak 10x tambah 4. Simplify yang belah dalam tu. Okay, so kita ada 10. 5x tolak 2. 1 tolak 4x kuasa 4. And then 1 tambah 4. 5 tolak 4 tolak 10 tolak 14x. Dah settle. So yang payah tu adalah nak faktorkan benda berwarna tu je lah. Okay, boleh screenshot. Siapa yang nak screenshot? Oops. Kita try pula buat dekat soalan B. Soalan B ni masih simple sebab kuasa dia masih nombor bulat. Yang tak chill adalah yang kuasa pecahan. Okay. Kita try buat UV macam biasa. So U x squared plus 2. So U prime adalah 2x. V adalah 4x plus 1 power 3. So V prime adalah 3 times 4, 12. 4x plus 1 power 2. Okay, so saya assume benda ni sepatutnya dah okey sikit lah untuk buat power rule ni dan kenapa dapat 12 kat depan tu. Okay, so now saya nak masukkan dalam saya punya dy dx. dy dx. So kita ada v u prime. Okay, saya terus susun. Jadi 2x saya letak depan. 4x plus 1 kuasa 3. Oops. And then plus, kenapa plus? Sebab ini product rule u darab v. And then plus u v prime. So kalau ada nombor saya suka letak kat depan. So saya letak 12 tu dekat depan. Kurungan kat belakang tu tak kisah susunannya macam mana. Okay. So saya boleh letak 4x plus 1 kuasa 2 dan juga x squared plus 2 kuasa 1 kan dekat situ. Okay. So now kita compare yang mana ada dekat dua-dua term. So dalam case ni kita nampak obviously lah yang paling obvious adalah 4x tambah 1 ni dia ada di kedua-dua bahagian. Tapi x squared tambah 2 dia cuma ada dekat satu bahagian iaitu yang sebelah belakang sana je kan. Yang dekat depan tu tak ada kan. So tak payah faktorkan dia. Kita faktor orang yang ada di dua-dua bahagian. So macam mana pula dengan nombor? Nombor. Kita ada 2 dekat depan ni dengan 12. Boleh tak faktorkan dia? Boleh? Okay. So kita faktorkan. Sini. Okay. So 2 dengan 12 boleh faktorkan 2. And then yang highlight coklat. Yang highlight ni semua boleh faktor So highlight coklat pula 4x tambah 1. Antara kuasa 3 dan kuasa 2, kita ambil kuasa yang rendah iaitu kuasa 2. Kemudian buat kotak. So now kita isi untuk term yang pertama. Kita dah bawa keluar 2. So 2 dekat term pertama tak payah tulis. Kemudian dia ada, kalau awak nampak kat situ dia ada x. So x tu tak ada dekat bahagian luar kan. So kita tulislah ada x dekat dalam. Kemudian 4x tambah 1 yang kita bawa keluar adalah kuasa 2. Maka kita tolak 2 dekat highlight coklat tu. So yang tinggal adalah 4x tambah 1. 3 tolak 2 kuasa 1. So kuasa 1 lah. Kita tak tulislah kuasa 1 kat situ. Kemudian tambah 2 dengan 12 kita akan dapat 6. Kemudian 4x tambah 1 kuasa 2. Dia sama kuasa dengan yang dekat luar tu. Maka kita tak payah tulis lah. Sebab kuasa dia sama. So tak payah tulis. Kemudian x squared plus 2 ni dia tak difaktorkan di mana-mana pun. Dekat luar tu tak ada kan. So kita tulislah dia. X squared plus 2. Tutup kurungan. Settle dah. Tinggal simplify sahaja. So bila kita simplify, kita kena operate sikit yang dalam kurungan merah tu lah. So kat luar kita ada 2. 4x tambah 1 kuasa 2. So yang dalam kurungan kotak kita ada 4x squared tambah x. And then tambah 6x squared tambah 12. So kalau awak terus nampak dekat sini 4x squared tambah 6x squared. Yang dekat tulisan merah tu. Kalau nampak expansion dia, terus dia tulis 10x squared. It's okay. Boleh je macam tu. Okay, so kita selesaikan. Kita akan dapat 2, 4x tambah 1 kuasa 2. And then, kita ada 10x squared tambah x tambah 12. Settle faktor. Masih senang sebab kuasa ni nombor bulat. Masih senang nak faham lah. Okay, so boleh screenshot untuk yang nak screenshot. Okay, so tanpa melengahkan masa, saya pergi ke soalan seterusnya. So di sinilah yang mencabar sikit di mana kita punya kuasa ada kuasa setengah. Dan bila kita differentiate kuasa setengah ni, kuasa tu akan jadi negatif nanti sebab kita tolak kan kuasa tu. So, saya zoom in sikit. U kita adalah x squared tolak 4 kuasa setengah. Maka
U prime kita adalah kuasa bawa pergi depan. And then X squared tolak 4, kuasa tolak 1, jadi 1 tolak 2, negatif 1 per 2. Kemudian darabkan dengan differentiate yang dalam kurungan ni, kita akan dapat 2X. Okay, so simplify sekejap. 1 per 2 dengan 2X ni, kalau awak perhati di sini, kita boleh cancelkan dia. 2, 2. So saya akan ada X dengan X squared minus 4 negatif setengah. Saya biar je dia dalam negatif ni. Okay, sekejap nanti awak nampak kenapa. So tengok dekat V pula. V kita adalah X plus 1 kuasa 7. Bukannya 4 darab X plus 1 So tolong berhati-hati. 4 ni dia masuk dalam payung cert. So basically dia kepunyaan cert lah. Okay. So V prime kita adalah 7 X tambah 1 kuasa 6. And then darab dengan differentiate X plus 1 akan dapat 1 lah. So saya tak tulis. Okay, so ni tadi U prime. So ini adalah product rule. So kita masukkan dalam kita punya differentiation dy dx. Okay, so saya highlight dekat V U prime. V U prime. So basically tak ada nombor kan. Kita boleh just susun je lah ikut suka kita. Saya suka letak yang single kat depan. And then negatif setengah. Kemudian X plus 1 kuasa 7. So ini product rule. So dekat tengah tambah. And then kita masukkan pula U dengan V prime. Okay, lagi sekali yang single ataupun nombor saya suka letak depan. So 7. And then kita ada kurungan tak kisah. Siapa dulu tak ada masalah sebabnya dia darab je kan. And then X squared minus 4 kuasa setengah. Okay, so now kita tengok dia punya species. So ni sekarang game kita adalah faktorkan dia je. Sebab nak differentiate, dah settle dah differentiate. So faktorkan dia, kalau kita tengok yang single dekat depan tu ada X dengan 7. Kita tak boleh nak faktor kan. So kita biar je lah dia. So sekarang kita tengok pula kurungan X squared tolak 4. Dekat sebelah kiri ada, dekat sebelah kanan pun ada. Okay, maka kita boleh faktorkan dia dekat luar. So kita faktorkan X squared tolak 4. Tapi kuasa berapa? Antara kuasa negatif setengah dengan kuasa positif setengah, yang lebih rendah adalah kuasa yang negatif. Okay, so kuasa negatif setengah tu yang kita akan letak di luar. So ingat benda ni, antara kuasa negatif dengan kuasa positif, yang rendah tu adalah kuasa negatif. Ingat saya tak tulis nota ni, so tolong tulis sendiri dekat nota awak. Kemudian kita banding pula kurungan X plus 1, highlight hijau. Antara kuasa 6 dan kuasa 7, obviously kuasa 6 lah yang kita faktorkan di luar. Okay, settle faktor, kita buat kotak. Okay, so saya pakai pen merah, faktorkan term yang pertama. So tengok dekat X di sini, dia tak difaktorkan oleh, dia tak letak kat luar pun kan. So kita letaklah dia kat dalam. Kemudian kita tengok highlight coklat. Dia samakan dengan orang yang kita faktor ni. So kalau sama, tak payah tulis. And then tengok highlight hijau. X tambah 1, X tambah 1, X plus 1. So yang kita bawa keluar adalah kuasa 6. Maka dekat highlight hijau tu kita akan tolak 6. Sebab kita bawa keluar kuasa 6. So yang kita akan masukkan adalah X tambah 1 kuasa 7 tolak 6 iaitu kuasa 1. So saya tak tulislah kuasa 1 tu. Okay, next. Tambah. Sebab dekat sini tambah. Kemudian kita faktorkan term yang kedua. 7, kita tak ada faktor di luar, so kita letaklah 7. Okay, so kita tengok highlight hijau. Kuasa 6 sama dengan kuasa 6 yang kita faktor di luar. So kita tak payah tulis dia. Macam mana pula dengan X squared minus 4? Yang kita bawa keluar adalah kuasa negatif setengah. So apa yang saya buat dengan highlight hijau dekat term pertama tadi, saya tolak dengan kuasa yang kita dah faktor kan. So kita faktor 6 yang tadi, sebab tu 7 tu tolak 6. So sama juga kalau kuasa yang pecahan ni. Kita bawa keluar kuasa negatif setengah. So kita tengok perhati betul-betul kat sini. Saya bawa keluar kuasa negatif setengah. Maka saya tolak negatif setengah. Nampak guys tu? So part ni yang penting. Saya faktor dekat luar. Tengok laser laser. Saya faktor dekat luar kuasa negatif setengah. Maka dekat term yang kedua ni, sebab saya tengah nak faktorkan dia, saya tolak kuasa yang saya bawa keluar tadi, iaitu tolak kuasa bawa keluar negatif setengah. So dekat sini nak tekan kalkulator boleh. Kalau nampak awak tengok kat sini, setengah tambah setengah. Setengah tambah setengah, 1 kan. 5 sen tambah 5 sen, RM1. So dia 1. Maka yang kita letak dalam kurungan ni adalah X squared minus 4 kuasa 1. Settle. And then you simplify sahaja. Okay. Part tu je sebenarnya yang penting dalam faktor-faktor ni. Especially bila kuasa tu negatif dan pecahan. Lepas tu kita simplify sahaja. So kita akan dapat X squared minus 4 kuasa negatif setengah. X plus 1 kuasa 6. So dekat sini saya nampak
X darab X dengan 7X squared. So kita boleh jadi kurungan. Boleh jadi 8X squared. Kemudian saya nampak X dengan 1. Dia tak ada dengan orang yang sebelah kanan tu kan. So dia just single X. Kemudian 7 darab negatif 4 tolak 28. So kalau nampak boleh terus macam ni. Terus je. Settle. Okay, so kalau nak letak X squared minus 4 ni dekat bawah, letaklah. Tak ada masalah pun. Kalau nak biarkan dia macam tu saja pun boleh. Inilah final answer. Dapat Okay. Saya zoom out so that awak boleh screenshot dengan dia punya soalan dia juga. Okay, tutorial question 8 boleh screenshot. Okay, so next question. So masih lagi tutorial question 8 tapi awak tengok specialnya soalan ni. Semua orang yang atas 1 tolak 4X dan yang bawah 1 tambah 3X dapat kuasa 5. So ada dua cara sebenarnya awak boleh buat benda ni. Sama ada cara yang pertama, saya tunjuk dua-dua cara So awak tengok saya buat ni. Cara pertama, so saya terus apply power rule dekat soalan ni. So dy dx 5 kuasa bawa pergi depan 5. So saya akan assume pecahan ni adalah sebagai satu fx sahaja. Okay, ni cara pertama. Kemudian kuasa bawa pergi depan, kemudian salin kan. So salin lah. 1 tolak 4x, 1 tambah 3x. Kemudian kuasa tolak 1. Kuasa tolak 1 jadi 4. Step seterusnya, differentiate yang dalam kurungan ni saja. So bila differentiate dalam kurungan ni, dia akan jadi atas ni u, bawah ni v lah. Obviously, kita buat quotient rule. So bila buat quotient rule, mesti ada pecahan lah kan. V u prime tolak u v prime over v squared. So kita conteng dekat tepi sini. U kita 1 tolak 4x, u prime negatif 4. V kita 1 tambah 3x, v prime 3. So kita masukkan dalam kita punya formula tadi. Okay, so v u prime, so kita akan ada negatif 4, 1 tambah 3x tolak u v prime. So saya terus susun 3, 1 tolak 4x over v squared. So v squared kita adalah 1 tambah 3x kuasa 2 lah. Okay, saya simplify dulu yang saya highlight hijau dekat sini. Saya simplify dulu yang tu. So saya ada 5, 1 tambah 4x over 1 tambah 3x kuasa 4. And then bahagian bawah saya ada 1 tambah 3x kuasa 2. So dekat sini saya boleh nampak, saya expand lah. Negatif 4 tolak 12x tolak 3 tambah 12x. So nampak tak dekat sini, negatif 12, positif 12, habis. So dekat atas tu tinggal tolak 4 tolak 3, so tolak 7. So 5, 1 tambah 4x, 1 tambah 3x kuasa 4. So dekat atas ada, saya tak payah buat kurungan lah. Dekat atas ada negatif 7 over 1 tambah 3x kuasa 2. Okay, dekat sini kena simplify lagi tau. Awak punya knowledge index penting dekat sini. So index, sekejap. Sebelum tu, kenapa saya cakap kena simplify lagi? Sebab dekat sini ada 1 tambah 3x kuasa 4. Kat sini ada 1 tambah 3x kuasa 2. Dia benda sama. So awak tak boleh consider ini dah paling simple. Belum. Okay, so macam mana kita nak pisahkan kuasa 4 ni? By index, if you ada a over b kuasa n, yang kongsi macam ni, so you boleh pisah jadi a kuasa n over b kuasa n. Okay, so dekat sini kalau you simplify, tak payahlah, saya delete je yang dekat sini. Kuasa 4 ni saya padam, kat sini saya padam. Okay, so saya guna pen warna oranye. Saya terus asingkan dia punya kuasa. Nampak? Okay, so next, hubungan semua orang ni adalah darab kan? So kalau kita ada a over b darab c over d, kita akan dapat apa? AC over BD. Kita darab je atas dengan atas, bawah dengan bawah. Provided dua pecahan ni darab. So, okay, first thing first, awak nampak sini ada nombor, sini ada nombor. 5 duduk atas ke bawah? Atas kan? So atas boleh darab dengan yang kat atas lah. So kita bahagian atas akan dapat, saya buat terus pecahan. Siapa duduk atas, letak atas. So saya ada negatif 35. And then dekat atas ada lagi 1 tambah 4x kuasa 4. Macam mana dengan yang kat bawah tu? Kita ada 1 tambah 3x. So sebab dia dekat bawah, base yang sama iaitu kurungan 1 tambah 3x. So kuasa kita ada kuasa 4 dengan kuasa 2. Bila darab, kuasa akan jadi tambah. So 4 tambah 2, 6. Selesai. So ini cara pertama, kalau saya terus je ambil soalan tu sebiji dan guna power rule terus dekat situ. Terus apply power rule straight away. Okay, let dulu. Yang screenshot dulu, saya nak tunjukkan cara kedua, di mana cara kedua ni
awak pisahkan kurungan tu daripada awal. Okay, so cara kedua. So kuasa 5 tu, pisahkan dia daripada awal untuk atas dan bawah. So kita ada Y sama dengan, berapa tadi? 1 tolak 4X over 1 tambah 3X. So terus pisahkan daripada awal. So dekat sini dia panjang sikit lah. So kita tengok dekat sini ini U, ini V. Awak kena guna quotient rule. Sebab Y sama dengan U over V. Bila differentiate, guna quotient rule. So nanti awak boleh try dan awak decide lah mana yang lebih mudah. Guna cara pertama ke cara kedua. Up to you. Yang penting jawapan dia akan dapat sama juga. Sama juga macam yang kita dapat tadi ni. Negatif 35 ni. Sebiji. Okay, so awak boleh try part yang tu. Yang cara kedua ni. Okay, so boleh screenshot. Okay, so soalan ni tak banyak. Dia ada 6 soalan je. A sampai F. So, ada soalan F rupanya. Tapi saya dah tak ada masa nak discuss. Saya ada 5 minit lagi. Sempat ke ni nak discuss? Boleh ke saya sambung lagi? Kita nak habiskan kelas. Sambung. Boleh. Sambung. Malas kan buat sendiri kan? Tak apa. Saya suka. So, U sama dengan X minus 1 kuasa 1/2. So, ni U, ini V. Obviously, Y sama dengan U over V. Kena pakai quotient rule. So, U prime adalah 1/2. X minus 1 kuasa negatif 1/2. And then differentiate dalam kurungan tu dapat 1 je kan. So saya tak tulis lah. And then kita punya V adalah X plus 1 kuasa setengah. Kuasa 2, sorry. So V prime adalah 2 kurungan X plus 1 kuasa 1. Jangan darab masuk. Ingat, jangan darab masuk sebab kita nak fakturkan dan cancel-cancel nanti. Sebab, kenapa ada cancel-cancel? Sebab kita ada pecahan kat sini, kat bawah tu. X plus 1 kuasa 2. Okay. So now saya masukkan dalam saya punya formula dy dx. dy dx. So ingat, V U prime minus U V prime over V squared. Ini quotient rule. So masukkan V dengan U prime. Ingat yang single saya suka letak depan. So saya ada 1/2. Kurungan tak kisah. Siapa-siapa tak kisah lokasi dia. So negatif setengah dengan X plus 1 kuasa 2. And then tolak sebab ini quotient. Tolak. So kita ada U dengan V prime. Again, single duduk depan. 2. Kurungan tak kisah. X plus 1 dengan X minus 1 kuasa setengah. Okay, so sekarang ada 3 spesies yang boleh faktor dekat sini, iaitu spesies nombor, setengah dengan 2. It's up to you nak keluarkan siapa. Tak ada masalah pun. Keluarkan siapa-siapa pun boleh. Nak keluarkan 2 boleh, nak keluarkan 1/2 pun boleh. Okay, so saya akan keluarkan 1/2 lah. Kemudian ada X minus 1 kuasa setengah. Dekat sini X minus 1 kuasa, tadi negatif setengah, ini kuasa setengah. Kemudian X plus 1 kuasa 2 dengan X plus 1 kuasa 1. Fakturkan. Okay, so ni game faktor saja. So saya cakap tadi saya nak fakturkan setengah. Kemudian yang hijau, X minus 1, kuasa negatif dengan kuasa positif. Saya cakap tadi siapa yang kita bawa keluar? Negatif akan bawa keluar. So negatif setengah. Kemudian yang warna purple, X plus 1, antara kuasa 2 dan kuasa 1, obviously kuasa 1 bawa keluar. So settle. Isilah dekat dalam. Okay, so that's a challenge for you. I tinggalkan. Settle by yourself. Haha. Okay, so that's it. Thank you so much. Boleh end call. Bye.